Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam siri yang kedua, tazkirah ringkas sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan tahun 2020. Alhamdulillah. Jadi dalam siri yang pertama tadi saya dah terangkan, saya dah jelaskan apakah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sempena untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini. Secara ringkasnya, yang pertama adalah kita kena rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa teruja kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita berada dan menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang kedua sekali, kita hendaklah rasa bersyukur, kan, bersyukur dengan melakukan sujud syukur, dengan melakukan solat tahajud, kan, pada hari pertama kita berada di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, lengkapkan ilmu-ilmu berkaitan dengan puasa. Yang mana kita kena tahu kenapa kita puasa, macam mana cara melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat, kita hendaklah menjaga kesihatan sempena di bulan Ramadan ini. Bukan kerana apa? Kerana kesihatan itu sangat penting untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang mendapat begitu banyak pahalanya ataupun fadilatnya di malam-malam bulan Ramadan. Kan, di siang Ramadan ada, malam Ramadan. Jadi kalau kita tak sihat, tuan-puan, tuan dan puan, kalau kita tak sihat, macam mana kita nak sambut Ramadan? Macam mana kita nak melakukan amal ibadah? Jadi sempena musim PKP ini, kan, Perintah Kawalan Pergerakan, sama-samalah kita menjaga kesihatan kita di rumah, kan, untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi sedikit cerita tentang bab puasa. Sempena kita menyiapkan diri dalam berpuasa ni, pertama sekali hukum nak reverse baliklah apa yang kita belajar tentang hukum puasa. Jadi hukum puasa ni ada 4 hukum puasa. Pertama, puasa wajib. Kedua, puasa sunat. Ketiga, puasa makruh. Dan keempat, puasa haram. Kita puasa tapi kita dapat dosa. Sebab apa? Sebab puasa kita haram. Pertama sekali adalah puasa wajib. Puasa wajib ialah puasa yang mana mesti dilakukan, iaitu wajib. Pertama sekali adalah puasa di bulan Ramadan. Selama 30 hari di bulan Ramadan tu wajiblah bagi orang yang cukup syaratnya untuk berpuasa. Yang kedua adalah puasa qada. Siapa yang tertinggal puasa pada tahun lepas, belum ganti lagi, kita masih lagi macam tak sempat kan, macam tak sempat nak ganti kan. Jadi tahun depan ganti satu qada, satu fidyah. Tahun puasa yang tahun 2019. Satu kali kita qada, satu kali kita bayar fidyah. Sebab kita kena denda, fidyah tu kena denda tak qada pada tahun sebelum sampai puasa. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar ni apabila kita bernazar lah. Yang keempat adalah puasa kafarah. Puasa kena denda melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Okey, itu untuk puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunat. Puasa sunat ni terbahagi kepada 2. Puasa sunat secara tahunan. Setahun contoh, bukan sepanjang tahun. Setahun sekali, contoh dalam puasa hari Tasyrik, puasa hari Arafah,
puasa hari Tasu'a, puasa 11 Muharram. Yang kedua, puasa sunat dalam bulan. Boleh kita puasa setiap bulan tu pada hari Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis sunat, ataupun pada selang sehari. Puasa hari ni puasa, besok tak puasa. Hari ni puasa, besok tak puasa. Ataupun kita puasa hari putih. Hari putih adalah puasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Kan? Tu jenis-jenis puasa sunat. Puasa makruh. Bila pula puasa makruh ni? Puasa makruh adalah puasa yang kita lakukan makruh hari Jumaat dan Sabtu. Hari Jumaat sahaja ataupun hari Sabtu sahaja. Puasa haram. Dia ada haram, puasanya haram tapi sah puasa tersebut. Atau ada lagi satu, puasanya haram tapi puasa tu tak sah. Okey, bila puasa yang haram ni? Puasa seorang isteri yang tak mendapat izin suaminya. Contohnya puasa sunat. Kan, puasa sunat Isnin Khamis itu. Tahu-tahu je dia puasa. Suami dia pun tak tahu dia puasa. Kan? Jadi kalau suami kata, hari ni batalkan puasa. Kalau dia puasa juga, jadi puasanya haram. Okey. Yang kedua adalah puasa yang haram dan puasanya tidak sah. Kan? Adalah puasa hari pertama raya. Raya puasa, raya bulan Syawal, 1 Syawal. Ataupun 1 puasa pada hari raya haji. Kan 10 Muharram. 9 tu hari Tasyrik. 10 tu 10 hari sembelih lah. Okey. Hari Tasyrik tu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan puasa yang haram juga adalah puasa, tadi dah sebut, hari Tasyrik. Lagi hari apa? Puasa hari Syak. Haram puasa Syak. Syak ni bila? Adalah puasa pada 30 Syakban. Tengok anak bulan adalah pada hari 29. Tengok anak bulan tu 29 Syakban. Tapi kalau dikata tak puasa, puasanya adalah lusanya. Besok adalah 30 Syakban. Jadi tak bolehlah kita puasa, itu hari Syak. Baik. Jadi itu berkenaan tentang jenis-jenis puasa. Jadi sekarang ni kita dah termasuk dalam puasa Ramadan, iaitu puasa yang wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Islam berakal. Contohlah syarat wajib puasa, Islam berakal. Okey. Jadi macam mana niat puasa? Esok kita dalam puasa ni. Niat puasa yang paling sempurna adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat sehari-hari. Jadi untuk hari pertama kita boleh niat dalam masa sebulan. Sebab manalah tahu kita lupa. Jadi niat puasa sebulan ni hanya diguna pakai pada hari pertama sahaja. Jadi macam mana niatnya? Boleh kita baca nawaitu sauma syahri ramadana kullihi. Nawaitu sauma syahri ramadana kullihi hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa bulan Ramadan keseluruhannya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi sama-samalah kita niat, kan, niat untuk
berpuasa. Jadi kita dah niat, insya-Allah besok kita dah boleh start puasa. Jadi sempena musim PKP ni, kita pun masih lagi banyak ada wabak-wabak coronavirus ni. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihindarkan Malaysia ini, negara kita yang tercinta, daripada wabak-wabak coronavirus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamatu assalamatuna wa asyridna wa zurriyatina wa sukani Malaysia wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innama kanu wan nasi fil alami kullihi minal waba'i wal bala'i wal amradi wa syai'in asqam wa ta'ni wa ta'un wal musibati wal adza wa su'i wa khasatu COVID-19. Allahumma tahassana bizil mulk wal malakut wa tasamna bil izzati wal jabarut wa tawakkalna 'alal malaikil hayyil qayyum halimul ladzi la yanamu wa la yamut wa dakhalna fi khizrillah wa dakhalna fi khizrillah wa dakhalna fi hifzillah wa dakhalna fi amanillah bihaqiqahi asi kufina humma asaqahumina wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya dafi'ul bala ya Allah, ya dafi'ul bala ya Rahman, ya dafi'ul bala ya Rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang maha penyayang, yang maha mendengar segala rayuan hamba-hambanya, lagi maha menerima akan segala permohonan. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, ahli keluarga kami, rakyat negeri Johor Darul Ta'zim khususnya, dan rakyat Malaysia seluruhnya, umat Islam di mana sahaja mereka berada, daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala kemudaratan, kesusahan dan keburukan, terutamanya wabak Corona 19. Ya Allah, kurniakanlah keafiatan, kekuatan, kesabaran, kecekalan, perlindungan dan keselamatan kepada para petugas barisan hadapan dalam menangani wabak ini walau di mana mereka bertugas. Ya Allah, sembuhkan apa kiranya mereka yang telah dijangkiti wabak Corona 19. Ya Allah, cucuri rahmat dan keampunan-Mu kepada mereka yang telah meninggal dunia akibat jangkitan wabak Corona 19 ini. Kami juga memohon kehadrat-Mu, semoga wabak yang mengancam kehidupan kami segera berakhir dan dilenyapkan di atas muka bumi ini. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, kami berlindung dengan-Mu ya Allah, yang mempunyai pemerintahan dan kerajaan, yang mempunyai kemuliaan dan keperkasaan. Serta kami bertawakal kepada-Mu ya Allah, yang tetap hidup, yang kekal buat selama-lamanya, lagi maha penyantun. Tetap jaga, tidak tidur dan tetap hidup serta tidak mati buat selama-lamanya. Ya Allah, kami berada dalam perlindungan-Mu, kami berada dalam peliharaan-Mu, kami berada dalam keamanan-Mu dengan hak kebenaran dan mukjizat kalam-Mu dan firman-Mu. Cukuplah Allah yang memelihara dan menjaga kami. Cukuplah Allah yang menaungi, membantu dan membintangi akan kami semua. Sesungguhnya kami tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin-Mu ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.